Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Dato adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara guys, and welcome back to my YouTube channel. Guys, pada hari ini saya cuma berkongsikan kisah gembira, kisah senang, kisah happy guys. Sebab pemimpin Indonesia iaitu Bapak Presiden Joko Widodo menjadi negara pertama yang mengucapkan tahniah ataupun selamat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Datuk Seri Anwar berkongsi perkembangan itu di dalam Facebooknya guys, menggambarkan hubungan Malaysia dan Indonesia sebagai sahabat sejati yang terjalin sejak sekian lama. Jadi, tanpa berlengah-lengah, mari kita nonton video tersebut. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Ya. Pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Dato adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia, dihormati oleh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Dan saya mengharapkan hubungan biar dan perdagangan, bisnes, investasi dan budaya, persahabatan insya-Allah dapat kita tingkatkan. Dan beberapa isu yang nampak terbatas, termasuk soal pekerja, itu dapat diluruskan dengan cara yang bersih. So guys, itulah video dia tadi. Videonya sangat singkat, tapi saya akan bacakan untuk kalian. Ini menurut laporan daripada Surat Khabar atau koran di Malaysia, Harian Metro kalau silap saya. Terima kasih Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yang menjadi kepala negara pertama yang menghubungi saya mengucapkan tahniah. Tahniah tu maksudnya selamat ya guys ya. Saya tegaskan Indonesia adalah sahabat sejati Malaysia dan saya berharapkan hubungan perdagangan dan perniagaan, pelaburan, budaya dan isu pekerja dapat dipertingkatkan. Persahabatan kedua-dua semestinya diperkukuh, katanya yang berkongsi perkembangan itu di Facebooknya hari ini guys. Jadi guys, untuk kalian yang tidak mengenali siapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, mari kita sama-sama nonton video ini. Video yang berjudul Sejarah Ringkas Perjalanan Politik Anwar Ibrahim oleh ML Studios guys. Berikan dukungan kalian kepada ML Studios dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Tanpa membuang waktu, mari kita mulakan video dengan hitungan 1, 2, 3. Kali ini saya nak menceritakan tentang satu orang individu yang sangat aktif dalam politik daripada dulu sampai sekarang, yang membawa satu agenda reformasi, tak lain tak bukan iaitu Anwar Ibrahim. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beliau ni dilahirkan pada tahun 1947 di Ceruk Tok Kun, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Okey, sedikit penceritaan beliau pada usia 20-an. Beliau dah menubuhkan satu angkatan belia Islam Malaysia, which is ABIM, yang ada kekal sampai sekarang pun. Yang saya nak ceritanya pasal tahun 1974, yang mana beliau ditahan dan dipenjarakan selama 3 tahun disebabkan terlibat dengan satu demonstrasi jalanan yang berkaitan dengan kemiskinan tragis di Kedah. So, kenapa saya nak menceritakan tentang sosok tubuh yang bernama Anwar Ibrahim ni? Sebab beliau daripada dulu sampai sekarang sangat menitik beratkan agenda rakyat. Kita boleh tengok, ini adalah salah satu contoh bila mana beliau terlibat dengan demonstrasi jalanan untuk membela nasib orang miskin di Baling. Orang miskin lah. Okey, setelah dia keluar daripada penjara dan dibebaskan ketika itu, dianugerahkan Datuk oleh Sultan Pahang dan juga Sultan Selangor pada usia 32 tahun. 30 tahun dan dah few dapat years Datuk. lepas pada tu, 35 tahun beliau menang dalam PRU untuk kerusi Pematang Pauh dan masa itu mewakili UMNO
beliau menyertai UMNO pada usia 35 tahun dan menempatkan beliau sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan start daripada tu beliau punya performance ataupun achievement dalam menaikkan nama Malaysia dengan beberapa jasa beliau yang kekal sampai hari ini. Salah satu daripada usaha beliau dalam menjayakan penubuhan Bank Islam, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa, dan beliau juga pernah memegang portfolio di beberapa jabatan menteri, which is menjadi Menteri Pelajaran, Menteri Pertanian, Menteri Belia dan Sukan, Menteri Kebudayaan, dan yang paling perform adalah Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 1991. Kalau kita tengok pada sejarah pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni antara orang yang dikenal di seluruh dunia. Ketika dia memegang title Menteri Keuangan tu, nama dia antara orang yang terbaik sebagai Menteri Keuangan di Asia. Yang ni kita tak boleh nafikan. Dan tahun 1993 beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika tu menjadi PM, dan dia adalah timbalan Perdana Menteri. Kalau kita tengok daripada segi pencapaian dia daripada usia yang muda sampailah tahun 1993 tu, dia memegang banyak portfolio yang sangat meyakinkan dan menyebabkan dia punya pengalaman dan pengaruh dia naik, dan bagi saya benda tu adalah cukup untuk beliau mentadbir Malaysia pada hari ini. Beliau juga yang bertanggungjawab dalam menubuhkan tekun, menjenamakan semula tabung haji. Jasa beliau sampai ke hari ini semua orang dapat rasa. Okey, yang paling tragis adalah beliau pada tahun 1998 beliau ditahan dan dipecat daripada UMNO dan dihumban ke dalam penjara. Dan alhamdulillah hari ini beliau merupakan salah seorang daripada ahli parlimen yang mana di belakang beliau masih ramai lagi yang menjadi pengikut dan mengharapkan satu hari nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk membawa betul-betul agenda reformasi yang membela nasib rakyat, tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira siapa pun. Bak kata beliau, anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak Iban, anak Karazan, anak Dusun, dan semua start daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak. Ini merupakan semua anak kita supaya segenap lapisan masyarakat itu terbela. Itulah sedikit yang dapat saya ceritakan berkaitan dengan sosok tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Moga kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. So guys, itu dah tadi cerita sedikit tentang latar belakang perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akhirnya kini beliau sah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tahniah Datuk Seri, selamat berkhidmat Datuk Seri, dan semoga Malaysia menjadi lebih baik di bawah pentadbiran Datuk Seri. Amin. Sedikit tambahan guys, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebenarnya bersahabat juga dengan beberapa orang pemimpin di Indonesia, dan salah seorangnya ada almarhum Bapak Presiden Indonesia yang ketiga, iaitu Bapak B.J. Habibie. Malahan dia menganggap almarhum Bapak B.J. Habibie bukan sekadar sahabat tapi seperti abangnya sendiri guys. Sewaktu almarhum Bapak B.J. Habibie dulu sakit, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang melawat beliau. Dan sewaktu wafatnya almarhum Bapak B.J. Habibie, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan bukan itu saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkawan baik dengan Bapak Prabowo Subianto yang pernah berkunjung di kediaman peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usai kunjungan kerja resmi Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke Malaysia yang sebelumnya, Bapak Prabowo menemui Perdana Menteri sebelum itu, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, dan Menteri Pertahanan pada waktu itu iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Jadi guys, itulah cerita sedikit tentang perjalanan politik dan hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian kepada ML Studios dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Saya mohon maaf jika saya ada tersalah tutur bicara sewaktu saya membuat video ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Itu saja untuk kali ini guys, sehingga kita bertemu lagi dalam video lain pada masa akan datang. Saya Khairul Onggon, terima kasih. Assalamualaikum.